Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang mengharapkan keampunan tanpa amal pada muka surat 75. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Suratul Anbiya ayat 48 dan 49. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al-Furqan, iaitu kitab yang membezakan di antara benar dan yang palsu, kepada Musa dan Harun, cahaya dan pengajaran bagi orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan, iaitu mereka yang takut kepada Tuhannya dalam hal ghaib, iaitu rahsia ataupun perkara-perkara ghaibiyat, dan mereka pernah ketakutan pada saat, iaitu kiamat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, matlamat Allah Ta'ala menurunkan kitab ni menurunkan kitab kepada nabi-nabi yang diberikan kepada mereka kitab. Sebab ada kitab, ada suhuf. Jadi ada yang Nabi diberi kitab dan suhuf. Jadi kitab ni ada 4 buah aja. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi tujuan kitab ini diberi ialah kerana apa? Supaya manusia bila baca kitab, dia dapat membezakan di antara yang benar dan yang palsu. Sebab kitab tu nama lain daripada kitab itu ialah Al-Furqan, iaitu pembeza. Sebab tu bila disebut di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan pada dia. Jadi orang yang ragu dengan kitab ni, maknanya iman, masalah iman. Masalah tu dia masalah iman. Sebab tu Quran atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, dia tak boleh diragukan. Kerana apa dia tidak boleh diragukan? Hudan lil muttaqin. Kerana dia menjadi petunjuk bagi orang takwa. Sebab tu orang bertakwa ni dia kena yakin. Sebab tu apa sistem pun, apa sahaja saranan di dalam Al-Quran, apa sahaja perintah, suruhan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa tak boleh ragu. Sebab apa?
sebab dia beriman dengan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa sahaja sistem yang disebut dalam Quran ke, hukum yang disebut dalam Quran ke, apa-apa saja tak boleh ragu. Sebab itu sifat orang bertakwa, dia tidak boleh ragu dengan Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang beriman ni, orang yang beriman tu dia beriman dengan perkara-perkara gaib. Sebab tu kita tak tahu perkara gaib melainkan apa yang datang diterangkan di dalam Alkitab, di dalam Quran. Kita nak tahu perkara-perkara gaib, kita tidak bertemu dengan zaman Fir'aun, tidak bertemu zaman Nabi Allah Lut dan Nabi-Nabi sebelumnya. Perkara-perkara gaib yang berlaku pada sebelumnya. Dan juga maknanya perkara-perkara ghaibiyat yang didengar tidak dapat dilihat tapi diyakini mesti dipercayai. Soal kubur, soal neraka, soal syurga, benda yang tak nampak dia melalui perkhabaran. Sebab tu orang beriman, walladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman ni soal satu perkara. Kemudian mereka mendirikan amal-amal soleh. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan solat. Itu ciri-ciri orang beriman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu bila Allah Ta'ala menerangkan bahawa kami memberikan Al-Furqan, iaitu apa Al-Furqan ini? Iaitu menjadi pembeza di antara benda benar dan benda palsu. Sebab tu bila kita baca Quran, orang yang berpegang dengan Quran, dia boleh membezakan suatu benda yang dia terima, suatu berita yang dia terima benar ataupun tidak. Sebab apa? Sebab Quran ni telah menyebutkan benda ni terlebih dahulu. Kan? Orang tak percaya tentang masalah manusia ni daripada diciptakan oleh Allah. Maka tengok Al-Quran. Allah Ta'ala yang menjadikan ianya daripada air, daripada setitis air, kemudian jadilah setitis maknanya darah, kemudian jadilah segumpal daging. Itu proses. Mereka tolak beribu-ribu tahun lamanya. Sekarang mereka terpaksa mengakui kenyataan bahawa manusia bukan jadi asalnya daripada apa yang mereka sangkakan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan cahaya pengajaran Quran ini dia cahaya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini tuan-tuan Allah Ta'ala turunkan dia apa? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan dia menjadi wa bayyinatin minal huda, menjadi tanda-tanda. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, jadi menjadi tanda sebagai nak membezakan sesuatu, benda ni benar ke tak benar ke. Dan Al-Quran itu sifatnya dia datang, maka dalam isinya mengajar manusia supaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara keji dan mungkar. Beritahu ni tak boleh. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Orang dulu-dulu suka berbunuh-bunuh, Allah Ta'ala sebut jangan kamu berbunuh-bunuh, jangan kamu mengambil satu nyawa dengan jalan yang bukan hak. Wala ta'kulur riba, kan? Jangan kamu makan riba. Walaupun sistem ini telah diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu, Allah Ta'ala kata ini riba tak boleh. Kalau kau makan riba, selamat. Tak makan riba, selamat. Orang yang makan riba, mereka tidak boleh berdiri besok, melainkan berdiri seperti mana orang yang dirasuk syaitan. Allah Ta'ala sebut lagi,
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun. Orang dulu suka minum arak, Allah Taala kata arak tak boleh minum sebab mudaratnya banyak daripada kebaikan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, datangnya Al-Quran, datangnya Al-Furqan ini, kitab-kitab samawiyat yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, adalah tujuannya untuk memelihara diri orang yang beriman, orang yang ikut benda ni, supaya terhindar daripada melakukan kejahatan. Dengan mereka baca Quran, waktu dalamnya disebut berbagai-bagai, iaitu mereka yang takut kepada Tuhannya dalam perkara-perkara gaib. Baca tentang masalah kiamat, adanya seksaan dalam neraka. Supaya apa? Bila baca benda-benda gaib ni, walaupun tak dilihat, tapi dengan rasa iman kepada Allah, mesti ada rasa takut dengan Allah. Nak mencuri ada rasa takut. Dah dikhabarkan orang mencuri, besok kena potong tangan lah. Tak dipotong di dunia dia lepas, besok di akhirat dia kena qisas, dia kena. Jadi tuan-tuan, manusia akan jadi takut, kan? Manusia akan jadi takut. Dan mereka pernah ketakutan kepada saat kiamat yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bila berlaku kiamat ni, saat huru-hara yang amat dahsyat. Saat huru-hara yang amat dahsyat. Seorang ibu ketika mana nak menyusukan anak dia, dia boleh meninggalkan anak dia. Dia tak hirau dah pada waktu tu. Makna kedudukan hari kiamat ni saat yang paling makna membingungkan manusia. Kerana apa? Manusia dijadi dalam keadaan kelang kabut, dalam ketakutan yang bersangatan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ayat Suratul Mu'minun ayat 57 hingga 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memelihara dirinya kerana takut kepada Tuhannya. Dan memelihara diri ini nanti diterang di bawah. Dan orang-orang yang mempercayai keterangan-keterangan Tuhannya. Jadi salah satu daripada keterangan-keterangan iaitu ayat Quran. Itu dia kata ayatin bayyinat. Ayat-ayat yang menjadi keterangan, bukti yang nyata. Kan? Ayat Quran ini dia menjadi makna dalil, ataupun ia menjadi keterangan dan bukti yang nyata kepada manusia. Selain daripada kita melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat itu sendiri menjadi sebagai bukti dan dalil, menerangkan tentang kewujudan Allah taala, menerangkan bahawa dunia ini akan binasa, menerangkan adanya azab kubur, menerangkan adanya kematian, menerangkan tentang adanya hidup selepas mati, adanya syurga, adanya neraka. Maka semua diterangkan. Dan orang-orang yang tiada mempersekutukan Tuhannya, orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kan? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Ta'ala, maka jangan kamu mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kerana orang yang mempersekutukan Allah, yang syirik, inna syirku la zulmun azim. Sesungguhnya orang yang syirik, dia telah menzalimi dengan satu kezaliman yang besar. Dia buat zalim. Dia telah melakukan satu kezaliman yang besar. Satu, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada dirinya sendiri.
Sebab tu maknanya orang yang menyekutukan Allah, dia termasuk dalam perkara dosa-dosa besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata sembah Allah, tapi jangan syirik. Hari ini syirik berlaku berbagai-bagai bentuk, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan orang-orang yang memberikan pemberiannya sedangkan hati mereka takut kepada Tuhan, kerana tahu bahawa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Memberi dalam keadaan apa? Keadaan takut. Kenapa? Takut besok kita ni semuanya akan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala menilai apa yang kita bagi dekat atas dunia ni. Kita bagi itu betul tak betul, ikhlas tak ikhlas, kita bagi itu benda yang halal tak halal, redha tak redha, itu semua besok akan dilihat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni dilihat. Akan dilihat apa saja benda yang diberikan, maka akan dilihat. Hatta kalau kita mengajar ni pun akan dilihat. Orang yang ada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia niat tu untuk apa? Dia mengajar tu untuk mencari kemegahan dunia, untuk disebut-sebut orang sebagai orang alim, ataupun dia mengajar untuk mencari habuan dunia, maka semuanya akan dilihat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Atau dia mengajar tu kerana mencari kemasyhuran, atau supaya mengajar tu dengan tujuan ramai pengikut-pengikut dia, ramai dia punya penyokong-penyokong dia. Mana bila dia bergerak satu-satu tempat memudahkan dia, mana semuanya akan dilihat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dengan sebab itu, orang yang memberi pemberian sedangkan hati mereka takut kepada Allah, kerana takut dengan sebab apa? Kerana mereka mengetahui bahawa mereka ni semua akan kembali kepada Tuhan. Kan? Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Kerana apa? Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, dia mesti akan melalui kematian. Dia akan melalui kematian. Panjang mana pun umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia, dia akan menemui saat kematian tu dia akan tempuh. Orang semua akan tempuh saat kematian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu bila dibacakan talqin, dia sebutkan, wahai Fulan bin Fulan, bahawa sesungguhnya mati itu benar, azab kubur itu benar. Orang yang dalam tu baca untuk orang yang dalam, yang mendengar orang hidup. Orang hidup kena ambil perhatian. Pak Imam baca, ya Fulan bin Fulan, sesungguhnya mati itu benar. Yang lain sibuk bersembang, kan? Sembang. Bila sebut mati itu benar, pakat gelingnya, sembang, geling lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahawa soalan dalam kubur itu benar. Angguk-angguk. Tapi bukan angguk sebab yang imam tu baca, dia angguk lain. Sebab tu tidak mendapat manfaat. Kerana bila talqin itu dibacakan, matlamatnya ialah untuk orang yang hidup. Untuk orang yang mati, nak beritahu bahawa keyakinan kamu bila masuk dalam kubur, yang sesuatu ketika mana kamu hidup kamu nafikan, mati kamu nafikan, soalan kubur kamu nafikan, amalan kamu nafikan. Sekarang bila kamu masuk di dalam kubur Allah Ta'ala, dalam kubur tu, dalam tanah, kamu akan tengok sendiri apa yang nak tengok, benar ke tak benar janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebajikan, iaitu orang yang ada rasa takut dengan Allah, orang yang memelihara dirinya, orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah orang-orang yang mana mereka ini segera mengerjakan kebajikan, dan mereka sentiasa mendahului yang lain-lain dalam hal kebajikan.
Sebab tu bila orang ni dia ada yakin dengan Allah, memelihara dirinya, kemudian mereka tidak mempersekutukan, memberi kerana Allah semata-mata, mereka ni apa? Bersegera, fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam buat baik. Kan? Mereka berlumba-lumba dalam buat kebaikan, tuan-tuan. Hari ni kalau kita nak suruh jadi imam main pakat bertolak belaka. Engkau pakai jubah, engkau. Dia kira main nak jadi imam siapa pakai jubah. Jubah semua orang boleh pakai, tuan-tuan. Itu sebab bila dia boleh sujud dia tinggalkan jemaah, kan? Jemaah tak bangun-bangun sebab dia pakai jubah. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Hari ni kita lihat bagai-bagai. Nak buat kebaikan semua pakat bertolak. Engkau dululah. Nak pakat tolak. Orang yang beriman, yang meyakini akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang bersegera dalam buat kebajikan. Mereka buat kebajikan, mereka tak bagi tahu siapa-siapa. Nah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadisnya, memberi, sesungguhnya tangan kanan yang memberi sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maknanya kalau dia buat baik, orang dalam rumah, orang sekitar, orang sekeliling dia pun tak tahu dia buat baik. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Zainal Abidin bin Ali, kan? Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di pada zaman pemerintahan daulah, dia telah meletakkan maknanya bungkusan-bungkusan makanan di depan rumah-rumah perempuan-perempuan yang susah hidup dia, rumah fakir, rumah miskin, rumah-rumah janda yang kematian suami, diletakkan pagi-pagi, diletakkan tengah-tengah malam. Nah, orang buka pintu besok tengok ada benda, seorang pun tak tahu, dalam keadaan seorang pun tak tahu siapa yang buat. Tahu besok ada benda, ada gandum, ada minyak, ada sapi. Nah, kematian maknanya Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali, maka barulah orang tahu. Besok buka pintu tak ada lagi. Oh, selama ni rupanya cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan. Seorang pun tak tahu. Ini tuan-tuan, hari ni kalau sedekah, mob check besar daun pintu. Nak kali bawa cek yang kecil, tendang pula tu. Kan? Cek reject rupanya. Duit tak ada. Tuan-tuan, bukan salah kalau sekiranya dengan buat macam tu boleh mendorong orang untuk buat baik. Jenis semua orang-orang yang ada semua kedekut belaka, boleh buat begitu. Dengan syarat jangan sampai riak. Tak ada salah, tuan-tuan. Boleh dilakukan. Kan? Untuk mendorong orang lain berlumba-lumba juga buat, maka boleh hukum dia. Tapi jangan sampai ada hati itu riak lah. Yang baiknya disembunyikan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan mereka ni apa? Mendahulu yang lain-lain dalam amal kebajikan, dalam bab-bab kebajikan ni mereka akan cuba berlumba-lumba. Bagaimana Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar dalam bab kebajikan ni, mereka sentiasa berlumba-lumba. Mereka berlumba-lumba. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf berlumba-lumba dengan para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain juga begitu dalam bab amal ibadat, mereka berlumba-lumba dalam buat baik, dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud ayat dan orang-orang yang memberikan pemberiannya sedangkan hati mereka takut. Adakah mereka itu orang-orang yang berzina dan mencuri, kemudian mereka takut kepada Allah? Jawab baginda, bukan itu maksudnya. Maksud ayat yang kita baca tadi, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Yang dikatakan adakah orang yang orang yang memelihara diri kerana takut kepada Allah tu, maksudnya orang yang takut kerana dia berzina, kan? Dia berzina, dia mencuri. Maka Rasulullah kata bukan itu maksud dia.
Yang dimaksudkan itu ialah iaitu orang-orang yang sembahyang, orang puasa serta mengeluarkan zakat, namun begitu dia tetap masih bimbang kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang paling kita bimbang, tuan-tuan. Hari ni kita sembahyang, kita datang ke masjid, kita datang berjamaah, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, kita infak, kita zakat, kita wakaf, kita baca Quran, kita zikrullah, kita bimbang. Bimbangnya apa? Takut-takut benda yang kita buat yang selama-lama ni banyak ni, Allah Ta'ala tolak daripada sebagai satu amal soleh. Itu yang paling kita bimbang. Orang kalau berzina, dia bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, kan? Ni yang kita buat amal ni. Adakah kita ni bila buat amal pernah tak ada rasa bimbang ni? Ya Allah, semayangnya Allah Ta'ala terima kat dia. Ni semayang ni confirm Allah Ta'ala terima. Kita kata confirm Allah Ta'ala terima. Ada? Sedangkan inilah kebimbangan orang-orang daripada golongan generasi-generasi awal. Mereka kalau buat ibadat, mereka cukup bimbang. Bimbang apa? Takut Allah Ta'ala reject dia punya amalan. Maknanya kalau sekiranya Allah Ta'ala reject amalan dia, kembali dia kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia bawa amal yang sia-sia. Walaupun kotak yang dibawa tu penuh dengan isi, tapi isinya tak boleh guna. Tu umpamanya, tuan-tuan. Umpamanya, kalau kita bawa duit banyak dalam satu kotak, tapi duit yang kita bawa tu tak boleh belanja kerana dia tak punya nilai. Nah, kita bawa duit banyak, jumlahnya juta, trilion, tapi bila bawa dekat situ tak boleh guna sebab duit tu tak ada nilai kat situ. Mana buat apa kita bawa? Maknanya sesuatu perbuatan yang sia-sia. Maka inilah umpama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita menunaikan maknanya kewajipan-kewajipan, buat amal soleh. Kita bimbang, takut amalan tak diterima. Kalau ada satu amalan kita yang Allah Ta'ala terima pun dah cukup baik. Kerana itu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan amal-amal soleh yang dilakukan setiap hari sepanjang umur hidup dia, tiba-tiba Allah Ta'ala tolak, maka kebinasaan akan berlaku. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika Allah Ta'ala sifatkan setengah musuhnya, dia telah mensifatkan mereka dengan tipu daya dan berangan-angan kosong dalam firman-Nya yang berikut, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, nascaya aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada itu. Ini yang kita bimbang. Kalau sekiranya ada orang yang macam ni, dia buat amal soleh, dia fikir dengan amal soleh dia boleh dapat tempat yang istimewa. Macam hari ni lah, tuan-tuan, orang buat sesuatu dengan harapan dapat gelaran, kan? Dapat sanjungan, tiba-tiba tak dapat, yang itu dia jadi masalah, kan? Meraban dia tu, kan? Orang tak nilai dia punya apa yang dia buat, yang itu dia jadi putus asa. Aku beri pun orang bukan pandang pun, terus tak bagi. Mana pada waktu itu ibadatnya bukan kerana Allah. Yang ni yang kita bimbang, yang kita takut. Sebab orang yang ikhlas apabila dia memberi sesuatu, apabila makna dipuji ataupun dikeji oleh manusia, maka sama pada dia. Keji pun sama, dipuji pun sama, tetap. Tu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lagi kuat ibadat. Dia tak lupa diri, tuan-tuan. Para sahabat bila dipuji,
Bagaimana Sayyidina Umar dipuji, wahai Umar, kalau sekiranya ada nabi selepas daripada aku ni, ada nabi lagi, engkau lah nabi. Sayyidina Umar dengar menggetar tubuh, tapi menjadikan dia kuat lagi ibadat kepada Allah. Ya Rasulullah, aku ni layak tak layak lah, dia kata. Tapi ibadatnya lagi naik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan sampai sekali kita ibadat sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kerana ada segelintir mereka menyangkakan sekiranya aku dikembalikan dengan sebab amal aku banyak, sedekah banyak, ibadat banyak, tolong orang banyak, maka nasaya aku di tempatnya akan mendapat tempat kembali yang lebih baik. Dia tidak pernah merasa bimbang dengan amalan dia. Allah Ta'ala tolak amalan dia, kan? Dia tak pernah rasa bimbang. Jadi tuan-tuan, jadi dia kata maksud dari itu, yakni dari syurga Allah yang telah dikagumi, padahal ia sentiasa melupakan semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan padanya. Nikmat Allah Ta'ala jadi lupa dia, kan? Kita nak hitung, wa in, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Engkau nak dapat tempat yang baik di sisi Allah, kalau engkau nak hitung dengan semayang kau, dengan puasa, dengan zakat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan kebaikan kau, dengan nikmat Allah Ta'ala, sebiji mata pun tak boleh lawan. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kiranya kau nak hitung nikmat aku, nasib kau tak boleh hitung. Kita pula boleh hitung lah, aku punya semayang dah banyak, tentu masuk syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kan? Kita menyangkakan bahawa dengan semayang kita boleh masuk syurga. Memanglah Allah Ta'ala tidak menyalahi janji, kan? Orang yang buat baik, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, khabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, annalahum jannatin, mereka ni akan masuk dalam syurga. Tapi dalam bab ni tuan-tuan, dan belajar ilmu tasawuf, belajar dalam ilmu apa ni, yang dikatakan maknanya bab ihsan, orang yang beriman walaupun dia ibadat, janji Allah Ta'ala itu ada, tetapi sebagai orang yang dia ni ada sifat tawaduk dia dengan Allah, hendaklah dia merasa bimbang dengan amalan, kan? Dia tidak rasa bimbang. Jangan rasa syok sendiri tuan-tuan. Aku ibadat dah banyak, confirm Firdaus Allah, kan? Confirm Firdaus. Ini orang buat syok sendiri, kan? Orang syok sendiri. Dia tak tahu masuk syurga ni, masuk neraka ni semua atas makna rahmat Allah. Allah Ta'ala boleh memasukkan orang buat amal baik masuk dalam neraka. Kita kata boleh ke? Atas keadilan Allah. Allah Ta'ala itu maha adil. Dia yang menciptakan kita. Dia nak masukkan kita dalam syurga, dalam neraka, itu hak dia. Kalau sekiranya orang buat amal, buat maknanya maksiat banyak, Allah Ta'ala nak masukkan dalam syurga, itu dengan rahmat dia, tak jadi masalah. Kita nak protes, no protes. Tak boleh protes tuan-tuan. Tetapi pada hukum syarak, kita membaca dalam hukum syarak, Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Orang buat baik, dapat baik. Itu pada hukum syarak. Pada pandangan syarak, itu kita kena terima. Tetapi kiranya Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka, masuk dalam syurga, itu tak jadi hal. Atas rahmat dan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kita ni hamba. Bila dikata hamba, dia tak ada apa. Dia tak ada kuasa tuan-tuan, kan? Dia tak ada kuasa. Tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan nak warnakan kereta tu dengan warna apa? Beli warna putih. Tuan-tuan kata, beli kereta ni putih pula, warnakan biru separuh, merah separuh lah, kan? Boleh tak? Boleh. Kereta tu terima aja. Kalau dia bercakap apa, hilang akal lah kau ni, ya. Ni zaman ni bukan warna lain lagi, warna lain dia kata.
Kan? Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia terima je. Kalau tuan dia nak pakaikan goda tu goda basikal, dia pun terima juga. Dia kata ni semua ni otak dah putus sarap, dia kata. Ada ke dipakaikan aku kereta dengan goda basikal? Nak. Kalau kereta tu boleh bercakap, takut kita pula sasar pula. Nak. Tapi dia kena terima. Sebab apa? Dia tidak ada pilihan. Kalau dia punya pilihan, maka dia boleh bercakap, tentu dia buat pilihan. Maka itulah juga kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sebagai hamba Allah. Pada pandangan syarak, sebut ni orang buat amal masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Kan? Itu dah memang janji dah. Tapi kita kena ingat juga. Itu pentingnya kita melihat dari sudut ilmu tasawuf. Pandangan ulama-ulama tasawuf yang begitu berhati-hati dalam masalah ibadat kepada Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata apa? Malah ia takabur dan membesarkan diri pula atas hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada ini. Ni sikap, kan? Akulah yang bangun malam selalu, akulah yang selalu pergi masjid, akulah yang tak pernah tinggal jamaah, kan? Engkau nama je duduk sebelah masjid, tak pernah datang. Wah, ini semua binasa tuan-tuan. Dia jadi takbur. Cubalah perhatikan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai peribadi orang ini, dengan seorang hambanya yang soleh dalam firman-Nya yang bermula, dan berikanlah kepada mereka perumpamaan dua lelaki. Tuan-tuan balik nanti tengok dalam suratul Kahfi, bagaimana cerita dua orang lelaki dalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi. Kan? Cerita tu ada, Allah Taala suratkan di dalam surah ni. Maka berfirman Allah Subhanahu Wa Taala lagi tentang yang lain daripada musuh-musuh terpedaya. La'u tayanna malan wa walada. Bahawa sesungguhnya aku akan diberi kekayaan dan anak pinak. Ni pun masalah juga. Kisah bagaimana orang-orang yang meyakini. Dia anggap makna kalau berkahwin mesti dapat anak. Nah, Allah Ta'ala berikan kekayaan. Kalau aku berusaha tentu dapat kaya. Dia lupa tuan-tuan, menentukan hasil bagi sesuatu usaha ialah Allah. Kan? Maknanya kalau kita kata kita berusaha tentu dapat, kita dah mendahului Allah Ta'ala dalam menentukan sesuatu. Kita dah mengambil hak Allah Ta'ala. Kerana yang menentukan hasil pada setiap qada dan qadarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Nah, kita kata ni apasal tak pergi kerja ni? Kerja pun bukan maknanya boleh kaya. Maknanya dia menentukan dengan kerja tu dah tak boleh kaya dah. Mana dia dah menentukan. Dia telah mengambil maknanya telah menentukan bahawa setiap hasil yang dibuat tentu tak kaya. Dan mengambil hak Allah Ta'ala. Sedangkan kita ni disuruh maknanya usaha ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah. Seekor burung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keluar pada waktu pagi daripada sangkar dia dengan perut yang kosong, dia balik tu dalam keadaan perut yang penuh. Apa tuan-tuan? Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Menentukan rezeki atau tidak bukan soal kita. Kerana ada orang tuan-tuan dia kata dengan Allah Ta'ala akan beri kekayaan, kalau kerja mesti dapat kayanya. Kan? Pada hukum syarak, manjadda wajad, siapa usaha dia dapat. Itu hukum syarak kata. Tapi kita beriman dengan perkara yang keenam daripada rukun iman, beriman dengan qada dan qadar. Itu ketentuan Allah. Ini masalah tauhid, tuan-tuan.
Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu, dia memandu orang yang beriman kepada Allah. Jangan semudah-mudah meletakkan, kan? Ni besok kalau anak-anak ramai ni besok, mula-mula memang susah, tapi bila dah besar senang. Berapa ramai orang yang anak ramai lagi menyusahkan bapak-bapak, kan? Yang kita kata ni, oh ya anak ramai lah kata. Orang pun kata ni tak apa, ni anak mula-mula ramai memang susah. Besok kalau dia dah besar, engkau tidur atas duit. Berapa ramai orang tidur atas api? Atau unggun api lagi tidur, walaupun anak dia ramai. Ni jadi penjahat, ni jadi penjana, ni semua apa? Kan? Semua menjahanamkan mak bapak dia. Berapa ramai? Sebab tidak boleh ditentukan, kerana menentukan nasib itu soal Allah Ta'ala. Tugas kita dapat anak-anak tarbiyah dengan baik. Berapa ramai orang yang mentarbiyah anak dia baik-baik, tapi akhir hasilnya tak dapat seperti mana yang dihasilkan. Itu menjadi bukti dan dalil bahawa manusia tidak berkuasa mengubah nasibnya. Tak boleh menentukan akan masa depan seseorang. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, belajar ilmu tauhid itulah keyakinan yang kita kena letakkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yakni hari kiamat kelak akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan mereka dan berjanji akan menurunkan azab sengsara ke atas mereka. Jadi mereka rasa dengan adanya anak-anak, dengan ada kekayaan, membawa kebahagiaan, tapi tidak sebaliknya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wala in ruji'ta ila rabbi innali indahu lal husna. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan. Ini ayat-ayat yang nak menerangkan bagaimana manusia yang tertipu, tuan-tuan. Dia tertipu lagi, dunia lagi dia tertipu dah. Sebab tu Allah Ta'ala bawakan ayat-ayat ni supaya kita hidup dekat atas dunia kena sedar. Jangan jadi golongan yang disebut seperti mana di dalam Al-Quran, manusia yang tertipu dengan ibadat, manusia yang tertipu dengan kekayaan, manusia tertipu dengan ramainya anak penak. Jangan tertipu. Kerana banyak lagi ayat-ayat lain yang mengingatkan kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya harta dan anak penak ni ujian besar. Ujian besar, tuan-tuan. Walaupun dia tu memberi manfaat, tapi kita kena ingat berapa ramai dia kalah dengan ujian. Dengan harta dia kalah. Ujian harta kalah, ujian anak-anak dia kalah. Sebab tu fitnah yang besar dalam kehidupan, kan? Jadi tuan-tuan kena jaga-jaga. Perhatikanlah, semoga-moga Allah Ta'ala merahmati anda sebagaimana Allah Ta'ala telah mensifatkan para kekasihnya dan para awliya'nya pada satu pihak dengan orang yang dibenci dan dimusuhinya di pihak yang lain. Kerana Allah Ta'ala sebut, bawakan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu daripada kekasih-kekasih dia dan para awliya'nya. Mereka ni dibenci dan dimusuhi, kan? Bila orang-orang buat baik ni, orang baik ni memang selalu musuhnya ramai, orang tak senang ramai. Maka itulah jadi sunnatullah. Kalau kita nak buat baik, ramai orang yang tak suka, kan? Itu sunnatullah. Bukan hari ni berlaku, tuan-tuan. Rasulullah ajak orang buat baik. Rasulullah diutus menjadi Rasul, bukan suruh orang buat jahat. Nak selamatkan orang daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada zulumat ilan nur, daripada gelap kepada cahaya. Tapi disalah erti, kan? Ni orang jahat, kan? Ni kita kena musnahkan. Musuhnya ramai sampai nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnatullah. Bila nak buat baik, orang yang tak suka ramai, kan? Orang yang tak senang ramai.
Tetapi itulah jalan, maknanya cubaan-cubaan ni tak disenangi orang, dimusuhi orang. Itulah jalan bagaimana Allah Ta'ala nak mengangkat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita dengar macam ni, kita jadi tenang. Kalau kita buat baik, orang tak terima kebaikan kita. Kalau sekiranya kita buat baik, orang menafikan kebaikan kita, tak apa. Di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik daripada kedudukan, maknanya mencari ketenangan ataupun mencari kesukaan di sisi manusia. Bila kita belajar, inilah pentingnya tuan-tuan. Jadi kita jadi tenang. Orang terima tak terima, aku buat juga, kan? Tak ada apa masalah pun. Jadi ingat tuan-tuan, kini telah jelaslah kedudukan para malaikat Allah dan para anbiya-Nya dan para hamba-Nya yang salihin, bahwasanya mereka semua sentiasa melazimkan diri membuat amal soleh dan menjauhi perbuatan jahat dan dosa. Mereka sentiasa khawatir dan gemetar terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manakala musuh-musuh Allah pula sentiasa bersikap sebaliknya. Musuh Allah Ta'ala ni tak pernah rasa takut dengan Allah, buat jahat, buat dosa, tak pernah rasa takut, tak pernah bimbang, kan? Mereka melazimkan perkara-perkara keji, kan? Yang mereka buat tu mereka kata itulah yang betul. Manakala musuh-musuh Allah Ta'ala bersikap yang sebaliknya, sentiasa bergelumang dengan dosa dan berendam dengan maksiat. Mereka sering menjauhi perbuatan baik, dengan bersikap keliru dan menipu diri. Kadang-kadang benda tu dah jelas depan dia dah, benda tu betul, tapi tak oleh kerana mereka ni tak boleh nak terima, tak nak terima kenyataan, hakikat. Mereka anggap benda yang baik pun jadi salah. Mereka sering menjauhkan perbuatan baik dengan bersikap keliru dan menipu diri. Mereka merasa aman dari tipu daya Allah Ta'ala serta berangan-angan kosong terhadapnya. Pilihlah untuk dirimu pergaulan pihak yang baik, dan ikutilah jejak langkah mereka dalam sifat dan amalan. Nasaya anda akan tergolong salah seorang daripada mereka, insya-Allah. Sebab tu dalam bab ni, dalam buat baik ni tuan-tuan, tengok orang yang lebih atas daripada kita. Dalam buat amal soleh, tengok orang yang lebih atas. Tengok macam mana golongan para sahabat, golongan para salafus soleh, tengok itu golongan tu. Tapi dalam nak merenung diri kita ni, jangan tengok orang yang atas, tengok orang yang paling bawah. Kita ni kaya tak kaya, sempurna tak sempurna, tengok orang yang paling bawah daripada kita. Kalau hari ni kita berjalan tuan-tuan, kita pergi ke masjid naik motor, kita nak rasa kita ni orang yang bersyukur tak bersyukur, tengok orang yang berjalan kaki, orang yang naik basikal. Tuan-tuan kena tengok tu. Jangan yang pandang pakai BMW sampai bila-bila, sampai mati pun tak sampai. Ada? Syukur, alhamdulillah ada motor ni cepat, boleh pergi masjid semayang pun maknanya dapat awal waktu. Bayang orang yang naik basikal, kan? Orang naik basikal kata alhamdulillah boleh juga walaupun kena kayu. Sampai juga masjid. Orang yang berjalan kaki kata alhamdulillah kaki masih sihat lagi, belum masuk grease lagi, kan? Boleh lagi jalan, kan? Boleh sampai lagi, tak boleh berjalan, berlari masih boleh lagi. Ada yang terlantar ni pakai tongkat, kaki tinggal sebelah je. Itu sebabnya ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah, kan? Hidupnya di Madinah. Satu hari kepada berzaman pemerintahan daulah, dia telah dijemput oleh amir untuk pergi, kerana dia ni ulama besar di Madinah. Dia berjalan pergi ke negara yang dijemput oleh amir, bawa anak, kan? Dalam perjalanan tuan-tuan, dia diserang dengan penyakit, timbul bisul kat kaki. Orang dulu kata bisul lah, orang sekarang kata kanser. Kena, tak boleh ubat. Panggil tabib, sampai ni kita panggil tabib, dia kata, tabib kata tak boleh, mesti kena potong.
Dia kata kalau tak potong merebak, virus merebak. Dia kata potong lah. Orang kata, Syekh, senang-senang je bagi potong. Kalau kita kaki dah makan ulat, tak nak potong lagi, kena kencing manis. Kaki dah lebam dah, dah tak boleh pakai dah. Kalau boleh janganlah potong. Nak, kalau kena potong ni nampak pincang orang. Kalau orang rumah mati pun orang dah tak pendak. Itu ke situ perginya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia tak tahu tu merebak. Dia kata potong. Bawa anak-anak menjaga kuda ayah dia, di bansal kuda, main kuda, duduk dengan kuda, dia tendang kuda, mati. Dia kata alhamdulillah. Agak-agak kita punya mana tuan-tuan? Orang kata Syekh, kena potong kaki anak mati. Sabar tu Syekh. Dia kata sesungguhnya ada orang yang lebih malang daripada itu. Aku ni diberi 2 pasang. Kaki Allah Ta'ala bagi, dia potong ada lagi 1. Ada orang yang tak ada langsung. Aku ada lagi sebelah, ada orang tak ada langsung kaki dia. Aku ada anak, maknanya 10 orang. Allah Ta'ala ambil 1, ada 9 lagi. Ada orang tak ada anak langsung. Masya Allah tuan-tuan. Kita punya tahap iman bukan sampai begitu lah. Hari ni kalau slipper turun, slipper hilang, lahabau betul. Kan? Tak ada tuan-tuan. Hilang, ketayap pun boleh angkat tu. Kan? Celaka betul. Yang ambil pula Pak Bilal. Kan? Memang kena sumpah. Dia balik sampai rumah tu sumpah dia tak habis lagi. Masya Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kita benda yang sedikit. Tidak seperti orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang terdahulu tuan-tuan ujiannya berat. Kan? Bilal bin Rabah tu, Allah Ta'ala uji dia macam mana tuan-tuan? Waktu dia masuk Islam, dipakaikan dia baju besi. Baju besi, jemur dekat padang pasir. Tuan-tuan boleh nampak tak? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, waktu dululah kan, kita pijak batu dekat belakang Mas'ah tu, di batu hitam tu kan, kita pijak tu macam melekat tapak kaki kat batu tu kerana panas tu. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Bilal bin Rabah ketika mana dia masuk Islam, Abu Lahab tu pakaikan baju besi, letak tengah-tengah panah padang pasir tuan-tuan. Sehingga mana dia buka baju besi tu, kulit-kulit dia melekat pada besi tu. Tuan-tuan boleh nampak tak gambar? Kita hari ni agak macam mana tuan-tuan? Kan? Agaknya kita kalau diuji macam tu, tak sanggup kita tuan-tuan. Kan? Khubab, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya tuan dia ambil besi panah yang dah dididih, tembaga panah didih dalam tempat kawah dia tu, ambil curah atas kepala. Agak tuan-tuan kita macam mana boleh? Sampai kepala tu lekuk. Kerana apa? Dengan sebab timah panah tuang atas kepala. Ini bukan timah, ni memang tengah mendidih. Tuan-tuan gambar tak macam mana? Kalau kita diuji macam tu, kita pun, kalau dalam kedudukan dia agaknya kita, Allahu Akbar, kita pun tak tahu macam mana. Hari ni kalau Allah Ta'ala uji kita masuk masjid, kan, tak ada airconnya pun kita punya komplain, kan, panas, kata panas. Panas tu sebab dosa kita. Panas. Kan? Bayang tuan-tuan inilah kita kena merenung banyak-banyak. Jadi orang yang bila kita jadi orang beriman, jadilah orang yang bermuhasabah selalu. Mudah-mudahan dengan muhasabah kita, Allah Ta'ala akan berikan taufik dan hidayah kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah panjang umur, kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi